Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani Borneo bersama saya Syaf Syukri dan kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Selepas 2 hari, nasib kanak-kanak 4 tahun hilang di sungai belum diketahui. SUPP sah tidak akan wujudkan sayap belia. Juga penangguhan 2 tahun, punca beberapa atlet Sukma Sarawak digugur. Operasi mencari dan menyelamat SAR kanak-kanak lelaki yang dikuatiri lemas selepas mandi di sungai sebuah ladang kelapa sawit di Beluran diperhebat dengan bantuan pasukan penyelamat di air PPDA dan unit pengesan anjing K9. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Beluran, Rastam Keladi berkata, SAR disambung semula jam 6.53 pagi Ahad. Menerusi satu kenyataan ujarnya, operasi hari kedua itu membabitkan 15 anggota bomba. SAR turut dibantu PPDA dari Bomba Zon Sandakan dan unit K9 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah. Kaedah pencarian termasuklah dengan pencarian atas permukaan air. Menurutnya, sebarang perkembangan berkaitan SAR akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Pada Sabtu, seorang kanak-kanak lelaki Muhammad Ridwan Supriyanto Muhammad Aidil, 4 tahun, dikuatiri lemas selepas hilang ketika mandi di sungai berkenaan. Tiada keperluan untuk Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP untuk membentuk sayap baru bagi keahlian belia usia 18 tahun hingga 28 tahun dalam parti itu. Jelas Ketua Pemuda SUPP Michael Thiang, had umur keahlian SUPP telah pun ditetapkan kepada usia 18 tahun sejak parti itu dibentuk pada 1959 yang lalu. Yesterday, during our annual Central Committee meeting, we have resolved that since the formation of a party in 1959, the age qualification for a new member is 18 years old and above. So whoever 18 years old, they can join our youth section. Therefore, we do not need to amend our party rules and regulation to set out a new wing to cater for party members from age 18 to 28. So we have resolved that. We just need to set up a new unit called Unit Muda. Bagaimanapun katanya, satu unit dinamakan Unit Muda akan ditubuhkan di bawah sayap pemuda SUPP dengan keahlian dan perancangan menumpukan kepada pengundi belia di Sarawak. This Unit Muda, mainly this unit is to be in charge of designing and coming out with programs specifically designed for this age group, age 18 to 28. So and also to plan for new strategy to how to reach out to this group of people, to recruit them as our new party members. And we understand this age group, they have their different needs and aspiration comparing to other age group. So we hope that this new unit Muda will be focusing on how to address these young people's needs and aspiration with our new programs and activities. Selain unit muda, sayap puteri untuk keahlian golongan belia dalam kelompok umur yang sama juga akan ditubuhkan sebagai satu unit berasingan yang akan dipimpin dan dikendalikan sendiri oleh ahlinya. Selain bimbingan secara langsung melibatkan perancangan, pembangunan akan dilaksanakan bersama sayap wanita SUPP. Persidangan tahunan SUPP turut membincangkan beberapa resolusi bagi mengukuhkan ekonomi dan taraf sosial rakyat di negeri itu. Presidennya Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata ia menyentuh beberapa perkara pokok khasnya dalam menentukan hak Sarawak dalam kerajaan persekutuan. Antaranya memberi keutamaan kepada rakyat Sarawak yang layak untuk memegang beberapa jawatan kanan dalam perkhidmatan awam. We also signed a resolution including a proposal all qualified Sarawakian given the priority to fill the senior posts in federal government services in Sarawak. We also want to ensuring that the efforts of Toknan in securing 90% of trained Sarawakian teachers to be posted in Sarawak, that policy to continue. And then we also want, with the amendment of MA63,
The federal government recognizing Sarawak and Sabah status as regions. The allocation of Sarawak shall be increased as a partnership agreement 1963 and so on. Yeah. Masa keadaan ribut ya, sebab kawasan situ memang angin sangat kuat. So semua peniaga akan bertahan dengan kanopi lah, sebab kami orang berniaga pakai kanopi memang pun. So mana yang si sempat nak menahan kanopi masing-masing, memang mana yang terbang, mana yang patah. Itu tadi antara rintihan peniaga di Uni Garden, Kota Samarahan. Bagi mereka, kanopi patah dan banjir kilat antara risiko yang mereka terpaksa hadapi setiap kali cuaca buruk. Kini masalah itu diharap selesai selepas Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS menaik taraf kawasan perniagaan itu kepada medan selera. Pada Sabtu malam, Adun Setakan Datuk Hamzah Ibrahim merasmikan Majlis Serah Kunci Medan Selera Uni Garden Kota Samarahan kepada pihak MPKS. Jadi alhamdulillah sebanyak 32 buah gerai telah ada pada malam ini dan gerai itu lebih proper, lebih selamat, lebih bersih, lebih tersusun dan lebih memudahkan penjaja ataupun peniaga untuk menjalankan aktiviti berniaga yang tidak seperti sebelum ini, tapi dengan adanya konsep perniagaan seperti ini, saya rasa lebih menarik minat penduduk sekitar ini untuk hadir ataupun untuk menjamu selera di sini, seterusnya untuk memberi peluang perniagaan kepada kesemua peniaga yang penjaja yang ada dalam kawasan ini. Alhamdulillah. Pada majlis berkenaan, 32 peniaga menerima manfaat berbentuk penambahbaikan gerai, kemudahan bekalan elektrik dan air. Store tu sebenarnya, sebelum tu kami orang semua pakai kemah dimpun. Jadi ni upgrade dari segi electricity-nya lah. Setiap seorang ada macam main point yang pun lah. And then pipe pun sama juga. Alhamdulillah tu asyik adalah memang ada apa gitu kan kasih tahu nak hujan apa gitu lah. Banjir pun tapi si semacam nak yang pernah dihadap kami orang dulu. Nang tinggi benar tu. Tengah lama habis tu kami terpaksa angkat tinggi, tak freezer apa semua. Tu si dah memang lah. Si dah sampai yang macam dulu ya. Isu pengguguran atlet sukan Malaysia Sukma turut berlaku di Sarawak. Mengulas lanjut, Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia berpunca penangguhan selama tamasya itu 2 tahun. Ini secara tidak langsung mencatatkan barisan yang sepatutnya mewakili negeri untuk Sukma sehingga ada yang terpaksa berhenti. Saya merasa perkara itu melibatkan bukan sahaja Johor tapi negeri-negeri lain juga. Ramai atlet-atlet yang telah menarik diri termasuk di Sarawak. Saya belum lagi mendapat maklumat ataupun jumlah yang terperinci karena Sukma sepatutnya diadakan pada tahun 2020 dan Sukma dia ada age limit 21 tahun ke bawah. Jelas Abdul Karim, barisan pelapis sedang dipersiapkan bagi menggalas tanggungjawab mewakili Sarawak untuk Sukma. Bagaimanapun, Sarawak masih belum membuat senarai akhir memandangkan penganjur Sukma 2020 belum memberi perincian mengenai sukan yang akan dipertandingkan. Atlet-atlet untuk Sukma memang dalam training program mereka dan kita hanya masih lagi hendak melihat kerana belum dapat kepastian penuh berkenaan dengan sukan-sukan yang akan dipertandingkan. Karena Johor sudah surrender. Sepatutnya sukan Sukma 2020 diadakan di Johor. Apabila dia ditunda kepada 2021, ditunda lagi kepada 2022. Negeri Johor telah menolak. Mereka tidak mahu menjadi penganjur. Beliau berkata demikian ketika sidang media setelah menyempurnakan Majlis Penutupan Kejohanan Lumba Basikal Piala Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah 2022 pada Ahad. Sukma 2020 diambil alih Majlis Sukan Negara MSN menggantikan Johor dan akan dilakukan di Kuala Lumpur. Ia dijangka berlangsung pada Oktober 2022 setelah ditunda selama 2 tahun. Peralihan Sarawak ke fasa keempat Pelan Pemulihan Negara PPN beri ruang kepada atlet para negeri meningkatkan tahap kecergasan mereka sebelum Kejohanan Para Sukma 2022
yang dijadual berlangsung Oktober kelak. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KWKPK Datuk Seri Fatimah Abdullah, kelonggaran prosedur operasi standard itu membolehkan atlet para melakukan persiapan bagi kejohanan tersebut. Dan dalam pada masa yang sama, saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada para atlet kami yang telah berlatih walaupun semasa COVID-19 di mana pergerakan adalah terhad, mereka berlatih di rumah masing-masing. Ini kita nasihatkan supaya dari segi kecergasan mereka, level of fitness mereka sentiasa pada tahap yang dikehendaki. Jadi berlatih tidak kira di mana, dan alhamdulillah apabila SDMC sudah membenarkan latihan secara fizikal, mereka semua berlatih ikut jadual yang telah ditetapkan dan tempat yang telah ditetapkan. Tambahnya, pasukan badminton para Sarawak mensasarkan sekurang-kurangnya 2 pingat emas bagi kategori individu dan bergu campuran. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Perlawanan Persahabatan Badminton antara Persatuan Badminton Para Negeri Sarawak dengan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Negeri Sarawak di Kuching pada Ahad. Inisiatif ini katanya sekaligus beri sokongan moral kepada atlet para yang akan bertanding di beberapa kejohanan termasuk Sirkuit Badminton Kebangsaan di Kuala Lumpur pada 24 hingga 27 Mac kelak. Sementara itu, KWKPK akan terus memberi fokus bagi menyelesaikan isu warga Sarawak tanpa dokumen pengenalan diri ataupun stateless. Jelas Fatimah, ia turut melibatkan rakan strategik Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sarawak. So kami ingin ucapkan terima kasih kepada JPN bukan saja sebagai rakan strategik kami dalam memastikan isu dokumen pengenalan diri kanak-kanak dan individu di negeri Sarawak, bahkan juga dalam isu kewarganegaraan bagi kanak-kanak ini. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak JPN. Pada 15 September tahun lepas, Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan satu jawatankuasa khusus untuk menyelesaikan isu penduduk di Sabah dan Sarawak yang belum mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Timbalan Menteri Dalam Negeri 1, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said berkata, KDN akan mempertimbangkan untuk memberikan kad pengenalan kepada penduduk terbabit selepas memenuhi kelayakan ditetapkan termasuk sudah lengkap menerima vaksin COVID-19. Konsep pemerintah daerah khas akan diterapkan di Kalimantan Timur dan pentadbiran baru itu akan berada di bawah pimpinan seorang ketua penguasa yang setaraf menteri. Menurut laporan Kompas, ini bermakna jawatan pentadbir kota tersebut adalah sama tarafnya dengan pemimpin di setiap wilayah besar atau provinsi. Bagaimanapun, tiada undian atau pilihan raya akan dilakukan untuk memilih calon yang menyandangnya. Jawatan dengan penggal perkhidmatan selama 5 tahun itu bakal dilantik secara langsung oleh Presiden Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Suharso Monoarfa berkata, konsep itu tidak melanggar Undang-Undang Dasar Indonesia. Berkenaan hal pembangunan bandar, ibu kota baru itu direka tanpa terpisah dengan idea dan potensi kemajuan teknologi. Dalam reka bentuk kota yang bersifat holistik, penyediaan infrastruktur gentian optik tidak hanya bersandarkan pada keperluan era 4.0 atau 5.0, malah akan sedia menyokong ke arah masa depan sehingga 7.0. Sementara itu, rang undang-undang RUU yang bakal diguna pakai di ibu negara baru dijangka dapat diluluskan pada Selasa depan bersamaan dengan 18 Januari 2022. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Padungan Chong Cheng Jen dipilih semula sebagai pengerusi DAP Sarawak bagi penggal 2022 hingga 2024. Cheng Jen yang juga ahli Parlimen Stampin memegang jawatan itu sejak 2013. Pemilihan Cheng Jen dan 14 lagi ahli jawatan kuasa DAP negeri itu diadakan sempena konvensyen biasa DAP Sarawak ke-19 di Kuching pada Ahad. Konvensyen tersebut disempurnakan oleh ahli Parlimen Iskandar Puteri, Lim Kit Siang. 6 daripada 15 barisan jawatan kuasa baru itu, 6 berumur bawah 50 tahun, manakala bawah 40 tahun 5 dengan 4 daripadanya berumur bawah 35 tahun. Cheng Jen dalam kenyataannya berterima kasih kepada para perwakilan yang telah memilih semula beliau untuk menerajui DAP Sarawak bersama 14 anggota lain. Bila dengan itu, sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.